Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastana bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Sebelum kita sambung diskusi kita daripada buku Menyelami Rahsia Al-Fatihah, kita sambung terlebih dahulu hadis yang ke-16 daripada himpunan 40 hadis kelahiran Nabi Muhammad SAW dan menyintai baginda. An Anas radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'an as-sa'ati faqala mata as-sa'ah qala wa madza a'dadta laha qala la shay'a illa anni uhibbu Allah wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam faqala anta ma'a man ahbabta. Qala Anas fama farihna bi syai'in farahana bi qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'a man ahbabta. Qala Anas fa ana uhibbu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bi hubbi iyyahum wa illam a'mal bimithli a'malihim. Rawahu al-Bukhari. Anas radhiyallahu anhu menceritakan, seorang lelaki bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat, di mana dia berkata kepada baginda, bilakah saatnya kiamat? Dia tanya, ya Rasulullah, bila akan berlaku kiamat? Nabi SAW bertanya beliau kembali, ma'a'datta laha, apa yang telah kamu persiapkan untuk menghadapi kiamat? Kamu sibuk-sibuk tanya bila kiamat ni, kamu buat apa dah? Apa persiapan kamu untuk berdepan dengan kiamat? Dia menjawab, tidak ada ya Rasulullah, kecuali aku benar-benar menyintai Allah dan Rasulnya. Dalam riwayat yang lain, dia menyatakan bahawa aku ya Rasulullah orang yang sedikit sembahyang, sedikit ibadat, tetapi tidak ada yang lebih aku cintai melebihi Allah dan Rasul. Lantas Nabi SAW bersabda kepada dia, kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Kamu anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama di akhirat nanti, apabila berlaku kiamat nanti, orang yang kamu cintai. Anas berkata, tidak pernah kami berasa gembira, bukan kamu, kami, tidak. Tidak pernah kami berasa gembira sebagaimana gembiranya tak kala mendengar sabda Nabi, kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Inilah hadis yang mana kami para sahabat sangat-sangat suka mendengarnya, di mana Nabi SAW menyatakan, kamu di akhirat nanti akan bersama dengan orang yang kamu kasihi. Kata Anas, aku menyintai Nabi, aku juga menyintai Abu Bakar, Umar, maka aku mengharapkan agar akan bersama mereka dengan kasihku itu kepada mereka, sekalipun amalanku tidak setara amalan-amalan mereka. Itu kata Anas, aku mengharapkan agar aku menyintai Nabi, aku cinta Abu Bakar dan juga aku cinta Umar. Jadi mudah-mudahan aku akan bersama mereka sebagaimana Nabi SAW sebut, walaupun amalanku tidaklah sebanding dengan mereka. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan sekalian kita pun sama
Walaupun amalan kita sedikit, tapi dengan adanya kasih yang dalam hati kita kepada Allah dan Rasul, insya-Allah di akhirat nanti kita akan bersama dengan Rasulullah dan dapat melihat Allah Ta'ala. Akan diberi peluang untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Qiyamah, wujuh yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu, yakni ahli syurga, wajah-wajah ahli syurga yawma idzin pada hari itu berseri-seri. Kenapa berseri-seri? Ila rabbiha nadhirah, nadhiratun, kerana memandang kepada Tuhan. Itu hadis kita tentang Muslim malam ini. Dan kita sambung pada kitab kita, iaitu menyelami rahsia surah Al-Fatihah. Pada malam ini kita sambung pada ayat Ar-Rahman Ar-Rahim yang muncul setelah Allah Ta'ala menyebutkan Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji, segala kebesaran, segala sanjungan khusus bagi Allah, hanya layak bagi Allah, kerana dialah Rabb, dialah Tuhan yang mencipta, mentarbiah. Kita dah sebut dah sebelum ini tentang perselian kalimah Rabb sama makna dengan Al-Murabbi, Tuhan yang memelihara, yang menjaga, yang mendidik, yang mengasuh sekalian alam. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala bawa sekali lagi Ar-Rahman Ar-Rahim. Padahal dalam ayat yang pertama suratul Fatihah ini pun dah sebut dah Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah ayat yang pertama suratul Fatihah sudah pun sebut Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa di tengah-tengah diulang lagi? Diulang lagi Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka para ulama kita menegaskan muka surat 72. Penegasan semula tentang kerahmatan Allah. Setelah di awal surah telah pun ditegaskan Allah ni Tuhan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman daripada rahmah, Ar-Rahim pun sama juga daripada rahmatun. Cuma Ar-Rahman, rahmat Allah yang umum, merangkumi sekalian makhluk di dunia ini. Sama ada manusia, sama ada haiwan, sama ada tumbuh-tumbuhan, sama ada yang Islam ataupun yang kafir. Allah Ta'ala limpahkan rahmah, iaitu rezeki. Oleh sebab itu Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, tafsir Ma'alim Tanzil, kata dia Ar-Rahman hampir irat-irat maknanya Ar-Razaq untuk Ar-Rahman, iaitu Tuhan yang melimpahi rezeki, iaitu rahmat Allah di dunia, yang dia melimpahi rezeki kepada sekalian makhluk dia. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada haiwan yang melata di atas muka dunia ini melainkan atas Allah lah rezekinya. Mana Allah yang menjamin rezekinya. Allah tidak menswastakan pada mana-mana orang. Jadi sebab itu semua orang dapat rezeki, termasuk yang tak semayang, termasuk yang tak beriman. Adapun Ar-Rahim pula ialah rahmat Allah yang khusus, iaitu di akhirat saja, di mana Allah Ta'ala hanya mengurniakan syurga kepada orang-orang yang dia pilih, iaitu orang beriman. Sebab itu Imam Al-Baghawi tadi dia kata Ar-Rahman Ar-Rahim ini iaitu Al-Mu'afi, yang maha memberi, yang melimpahkan keampunan, iaitu untuk hamba-hambanya di akhirat. Dia ampunkan mereka, kemudian dia masukkan mereka dalam syurga, yang beri keselamatan di akhirat. Jadi rahmat Allah yang umum Ar-Rahman, dan ada rahmat Allah yang khusus, iaitu Ar-Rahim. Jadi kenapa Allah Ta'ala menegaskan semula rahmat dia ini di tengah-tengah suratul Fatihah? Maksud Ar-Rahman Ar-Rahim telah kita huraikan tadi, dan kita pun ulang balik pada saat ni. Allah mengulangi semula namanya Ar-Rahman Ar-Rahim setelah tadinya disebut dalam ayat yang pertama, iaitu Bismillahirrahmanirrahim, adalah untuk menegaskan sekali lagi kerahmatan dan kasih sayangnya terhadap hamba-hambanya,
setelah dia menegaskan bahawa dia adalah Rabbil Alamin. Ini bermakna Allah menjadikan alam ini, menjaga, memelihara dan menguruskannya dengan penuh rahmat dan kasih sayang. Jadi Allah nak menggambarkan kepada kita bahasanya alam ini dialah Rabb, dialah yang melihara, dialah yang mencipta dan dialah yang mengasuh, dan dialah yang menjaga, dan dia mencipta dan mengasuh dengan rahmat, dengan rahmat. Jadi seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala ini nak ingin menyatakan kepada kita bahasanya walaupun dia boleh membalas kita, boleh menghukum kita, tapi pintu rahmatnya sentiasa terbuka. Jadi kerana itu tuan-tuan sekalian, di antara rahmat Allah Ta'ala ini ialah keampunan. Oleh sebab itu dalam satu hadis kursi, Nabi SAW yang menyebutkan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala membentangkan tangannya pada siang hari, maknanya membuka rahmat pada siang hari untuk hamba-hambanya yang melakukan kesalahan pada malam hari untuk bertaubat. Dan Allah membuka tangannya pada malam hari untuk hamba-hambanya yang melakukan dosa pada siang hari, mudah-mudahan mereka minta ampun. Itu makna pintu keampunan itu terbuka siang malam. Ya ibadi, dalam satu hadis kursi yang Allah Ta'ala sebut, wahai hamba-Ku, jika kamu jika kamu melakukan dosa, dia panggil penuh bumi, kamu penuh bumi, kemudian kau minta ampun kepadaku, aku akan ampunkan kamu. Fala ubali, aku tak kisah, kata Allah. Jadi banyak mana dosa, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun banyak mana dosa sekalipun, kalau hamba itu beristighfar, minta ampun, maka pintu keampunan Allah Ta'ala itu terbuka luas. Dan sebagian ulama pula berpandangan tujuan pengulangan itu adalah untuk menghimpunkan antara uslub targhib, ancaman, dan juga targhib, uslub tarhib, rahb, ancaman, dan juga targhib, yang dorongan, yang menjadi pendekatan Al-Quran dalam dakwahnya. Jadi sebab itu Al-Quran ni dia cerita, ada ketikanya Allah Ta'ala cerita keredaan dia, orang-orang yang dilimpahi rahmat, dan ada ketika Allah Ta'ala cerita orang-orang yang bakal dilaknat. Laknat makna dijauhkan dari rahmat. Ada ketikanya Allah Ta'ala cerita syurga, dan ada ketikanya Allah Ta'ala cerita tentang neraka. Ada ketika Allah Ta'ala cerita pintu rahmat terbuka luas, pintu keampunan terbuka luas. Tapi ada ketikanya Allah Ta'ala cerita orang-orang yang ditimpakan azab di atas muka dunia ini. Azab sebagaimana yang menimpa Fir'aun, yang menimpa Namrud, kaum Nabi Nuh dan sebagainya. Maknanya kamu akan dilimpahi keampunan kalau kamu minta ampun. Tapi kalau kamu degil, ada kemungkinan azab akan menimpa kamu di dunia lagi. Jadi sebab itu kita ini, tuan-tuan sekalian, pada alim ulama kita menyatakan dalam kita menuju kepada Allah Ta'ala ini, hendaklah kita seperti burung yang tidak akan sampai kalau dia terbang dengan satu sayap. Dia mesti terbang dengan dua sayap baru dia boleh sampai. Jadi sama juga kita dalam kita menuju Allah Ta'ala. Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab dia Jawahirul Quran, kata dia Quran ini Allah Ta'ala turunkan walaupun banyak tajuk, tapi kesimpulan dia dua saja. Yang pertama sekali, nak memperkenalkan manusia kepada Allah, iaitu ma'rifatullah. Yang kedua, nak mengajar manusia bagaimana jalan menuju Allah, jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah kenal Allah, kita kena merentasi jalan untuk menuju Allah Ta'ala, menuju kepada Allah Ta'ala. Maka kata ulama, dalam menuju Allah Ta'ala ini mesti terbang dengan dua sayap.
Satu sayap ar-raja'u, harapan. Mesti bina harapan yang kukuh kepada Allah. Ya, jangan putus asa. Yang keduanya, walaupun kita tak tahu kita ni manusia ni ada kemungkinan dia syurga, ada kemungkinan neraka, tapi kita kena optimis. Bila kita beriman, kita sembahyang, insya-Allah Allah Taala akan bagi syurga dekat kita. Walaupun kita tak boleh nak confirm. Dan pada yang sama kena ada takut. Takut Allah Taala menghukum kita. Yang takut Allah Taala tidak menerima amalan kita. Dengan ada perasaan takut itulah maka kita beristighfar kepada Allah. Kita lepas sembahyang pun tuan-tuan sekalian bayangkan, selepas bertemu Allah Taala pun Allah Taala mengajar kita untuk minta ampun. Sebagaimana Nabi SAW mengajar kita sebaik sembahyang fardu istighfar. Setelah istighfar itu minta selamat daripada Allah. Astaghfirullah. Dalam tafsir Ibn Katsir, dalam Sahih Al-Bukhari, yang menceritakan Rasulullah SAW sebaik dia selepas salat dia akan beristighfar kepada Allah 3 kali. Kemudian setelah itu dia akan baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Minta selamat kepada Allah walaupun tadi baru lepas ibadat. Kemudian Nabi mengajar lagi, lepas ibadat minta lagi untuk ibadat. Ada doa lain pula, doa yang Nabi ajar, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk, ya Allahumma inni ala dzikrika, untuk mengingati, ya Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika, untuk mensyukurimu, wa husni ibadatik, dan juga untuk memperelokkan ibadatku kepadamu. Mana selepas itu, fa idza faraghta fansab, bila kamu selesai satu tugas kepada Allah, fansab, bina tugas yang baru, bersiap untuk tugas yang baru. Jadi begitulah kita tuan-tuan sekalian. Kata alim ulama, waktu sihat ini kena dua-dua sekali. Al-khauf ar-raja, kena beriringan. Tapi bila kita hampir mati, kena tinggal satu saja. Bila kita dah tahu kata kita pun umur tak panjang dah, hampir mati dah, tinggal satu saja, iaitu ar-raja saja, harapan saja. Al-khauf tinggalkan ketakutan. Mana bina harapan. Walaupun mungkin ada dosa yang kita belum minta ampun, walaupun mungkin ada ibadat-ibadat yang belum kita akan ganti, kita qadha, walaupun kita bersalah kepada orang itu, orang ini, dan masih menghantui kita, tinggalkan. Tidak ada masa lagi untuk al-khauf. Tinggal harapan saja. Ini pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Jangan sesiapa pun dari kalangan kamu yang mati melainkan dalam keadaan dia bersangka baik dengan Allah. Itu dipanggil ar-raja, itu mana bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di mana tarhib, di mana targhibnya tu? Iaitu Imam Al-Qurtubi menjelaskan, Allah mensifatkan dirinya dengan Maha Rahman dan Maha Rahim setelah menyebutnya sebagai Rabbul Alamin. Rabb, yakni Tuhan sekalian alam, adalah bagi menggabungkan antara tarhib dan targhib, iaitu ancaman dan dorongan. Perkataan Ar-Rabb terkandung di dalam at-tarhib. Mana Tuhan, Ar-Rabb dipanggil Tuhan yang mencipta. Mana bila Tuhan yang mencipta ini, dia boleh balas kamu tak boleh balas dia. Dia boleh hukum kamu sebab dia Tuhan, Ar-Rabb. Dia yang menciptakan kamu, dia yang mengatur kamu. Jaga-jaga, jangan kamu seronok sangat, jangan kamu melampau sangat ke muka dunia. Kamu kena ingat bahasanya bukan kamu yang mengatur alam. Yang mengaturkan alam ialah Allah Rabbil Alamin. Sementara perkataan Ar-Rahman Ar-Rahim terkandung dalamnya at-targhib, dorongan rahmat. Walaupun dia mengatur alam, dia mencipta, tapi kalau kamu minta ampun, walaupun kamu salah macam mana sekalipun, dia berjanji untuk ampun kerana pintu rahmat dia sentiasa terbuka. Itu dia panggil uslub at-tarhib
dan juga at-targhib. Jadi sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala sekalian, maksudnya ungkapan Rabbul Alamin menggambarkan kekuasaan dan kehebatan, dan itu adalah ancaman kepada manusia-manusia yang masih enggan beriman, enggan taat, bahawa Allah boleh menghukum mereka bila-bila masa. Sementara ungkapan Ar-Rahman Ar-Rahim menggambarkan kerahmatan, dan itu adalah dorongan kepada manusia untuk tidak berputus asa dari keampunan Allah. Contoh lain dalam Quran bagi uslub at-tarhib dan at-targhib ini, Imam Al-Munzir, Al-Imam Al-Munziri, dia ada kitab tuan-tuan sekalian, at-targhib wa tarhib. Ada terjemahan tuan-tuan boleh cari, tapi kalau terjemahan pun dia 3-4 jilid, 3-4 jilid juga. At-targhib wa tarhib. Dia menghimpunkan hadis-hadis yang mengandungi galakan dan juga ancaman. Dia gabung dua-dua. Setiap dia bagi ikut bab. Maknanya galakan, maknanya fadail lah. Hadis-hadis tentang fadilah amalan. Kalau kita beriman, kita akan dapat apa? Kalau kita sembahyang, dapat apa? Kemudian kalau berzina pula jadi macam mana? Kalau kufur pula jadi macam mana? Kalau minum arak pula jadi macam mana? Kalau mengumpat, kalau berzikir, dapat sekian-sekian banyak. Tapi kalau mengumpat pula macam mana? Itu kitab At-Targhib wa Tarhib, Imam Al-Munziri. Cuma kitab dia ni oleh sebab panjang, jarang orang kita baca. Kita biasa sinonim dengan kitab orang Melayu ni Riyadhus Salihin. Kitab Riyadhus Salihin Imam An-Nawawi rahimahullah. Dalam kitab tu pun ada juga dua-dua tu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Taala sekalian, dalam Quran di antaranya contoh ayat lain selain daripada Rabbil Alamin dan juga Ar-Rahman Ar-Rahim, At-Tarhib, At-Targhib ini, contoh lain ialah firman Allah Taala, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Wahai Muhammad, kabarkan, bagi tahu kepada hamba-hambaku bahawa akulah yang Maha Pengampun lagi Maha Merahmati, yakni bagi mereka yang bertaubat dan beramal soleh. Dan pada masa yang sama, azabku ialah azab yang tidak terperi sakitnya bagi mereka yang ingin tetap dalam kedurhakaan. Tuan tak agama tu. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi tahu kepada umatku, hamba-hambaku, bahwasanya akulah Tuhan yang Maha Pengampun, lagi Maha Al-Ghafur Ar-Rahim. Tapi pada masa sama beritahu juga mereka bahwasanya azabku juga adalah azab yang al-azabul alim, bukan azab yang sikit-sikit, al-alim yang tidak terperi sakitnya. Kemudian dalam ayat lain, iaitu surah Al-Hijr ayat 49 hingga 50. Di sana ayat surah Al-A'raf ayat 167, Allah Taala berfirman, wa id ta'azzana rabbuka la yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamati man yasumuhum su'al azab inna rabbaka lasari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat azab siksanya. Sesungguhnya dia juga Maha Pengampun lagi Maha Merahmati. Kalau dia nak siksa, pantas. Tapi pada yang sama kata Allah, dia juga Maha Pengampun lagi Maha Merahmati. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, cuba tuan-tuan perhati Nabi Adam AS. Nabi Adam ini bila dia buat salah, cepat-cepat dia tanya Allah Ta'ala. Dia mengaku. Maka Allah Ta'ala pun fatalaqa Adam min rabbih. Adam talaqi tuan-tuan sekalian. Dia tanya Allah Ta'ala. Dia rujuk balik kepada Allah. Fatalaqa Adam min rabbih kalimatin. Lalu bila dia tanya Allah, ya Allah, aku dan isteriku ini dah buat silap, melanggar perintah. Bagaimana nak bersihkan semula ya Allah? Maka Allah Ta'ala ajar kepada Adam AS kalimatin, iaitu kalimat taubat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Wahai Tuhan kami, kami telah berlaku zalim, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Rabbana zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami sendiri ya Allah. Wahai Tuhan kami, wa illam taghfir lana, kalau Engkau tidak mengampunkan kami, wa tarhamna, dan tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, pasti kami akan tergolong di kalangan orang-orang yang rugi. Itu tuan-tuan sekalian. Tapi iblis macam mana tuan-tuan sekalian? Iblis sampai ke hari ini, sampai ke hari ini tuan-tuan sekalian, dan dia masih sombong. Adam dia buat salah, tapi dia tidak ada dua sifat yang iblis ada. Tuan-tuan ingat balik bila Allah Ta'ala sebut bila Adam, iblis tak mau sujud, Allah Ta'ala sebut apa? Aba wastakbara. Aba, dia enggan. Wastakbara, dan dia sombong. Dua tu. Dia enggan dan dia sombong. Wa kana minal kafirin, maka menjadilah dia di kalangan orang kafir. Tapi Adam, tuan-tuan sekalian, walaupun dia buat salah, dia tak ada enggan. Dia tidak ada sifat enggan tu. Dia tetap percaya pada Allah, dia tetap yakin perintah Allah, dan dia tetap terima perintah Allah, dan dia tidak ada sombong. Sebab tu dia minta ampun. Sebab tu dia tanya Allah Ta'ala. Habis, kenapa dia makan kalau dia dah tak enggan? Kerana Allah Ta'ala sebut dua. Dalam surah Taha, Allah Ta'ala sebut, walaqad ahidna ila Adam min qabl, sesungguhnya kami telah memberi perintah kepada Adam dulu. Fanasiya, tapi dia lupa. Itu lupa. Walam najid lahu azma, dan kami mendapati tidak ada keazaman yang kuat dalam hati dia untuk mematuhi perintah Allah. Itulah masalah kita, tuan-tuan sekalian. Bila orang tanya kita, kamu tak tahukah kata itu dosa? Kita kata tahu. Habis buat pasal apa? Dia pun sengih. Maknanya di sini, maknanya tak tahan. Maknanya tak tahan dengan nafsu, dia panggil. Kadang-kadang lupa pun ada juga. Lupa ni ada dua kata ulama. Satu, lupa perintah. Ini jarang-jarang orang lupa. Jarang-jarang orang tahu kata, jarang-jarang orang lupa kata zina tu haram. Jarang-jarang orang lupa kata, dia panggil tak puasa tu berdosa. Satu, yang keduanya lupa yang rajin kita buat, iaitu lupa akibat, dia panggil. Lupa akibat. Bila dia dah seronok tu, dia terlupa akibat tu. Dia lupa akibat yang akan menimpa dia kalau dia buat. Dia panggil apa? Dia tahu kata, dia panggil apa? Tikam nombor ekor tu judi, haram. Tapi dia duk pergi beli juga. Dia lupa akibat tu. Akibat akan menimpa dia nanti di akhirat. Dia lupa itu. Dia kalau lupa jugalah. Jadi sebab itu, tuan-tuan sekalian, dua penyakit yang menyebabkan Nabi Adam AS tergoda dengan iblis itu. Yang pertama, dia lupa. Yang kedua, kerana tak kuat keazaman. Tapi alhamdulillah, Adam ni, tuan-tuan sekalian, oleh kerana dia tidak sombong, orang tak sombong ni, tuan-tuan sekalian, dia mudah diperbetulkan. Bila-bila masa pun orang berjumpa dia, saya nak peringatkan kamu. Kamu ni kalau masih lagi tak sembahyang ni, nanti kalau kamu mati, kamu mungkin mati dalam mati yang buruk. Kalau tak sombong, tuan-tuan sekalian, dia balik akan fikir. Kalau tak sombong, ada orang pun senang nak berjumpa dia sebab tak sombong. Tapi kalau kita ni jenis menyembung tahu. Bila orang tegur saja, mulalah. Dia tegur satu, kita balas 10. Kamu tu siapa? Awak kamu tu hebat sangat ke? Jaga diri kamu sajalah, kubur kita asing-asing. Sekali saja orang berjumpa kita. Lepas tu orang tak akan jumpa dengan kita sebab kita sombong. Sebab itu, tuan-tuan sekalian, ingat balik, kita pun dah sebut ungkapan Imam Syafi'i rahimahullah. Dia sebut, dia kata, hidayah Allah Ta'ala ini, ilmu Allah Ta'ala ini, dia sama macam ayat juga, dia turun daripada
atas, hujan. Hujan pun rahmat, ilmu Quran ke sunnah ke pun rahmat juga. Dia turun daripada atas. Dia sama macam ayak juga. Dan ayak ini dia cari tempat rendah. Dia akan bertakung di tempat yang rendah. Dia sebab tu banyak dia pergi ke laut, sebab laut dah muka bumi yang paling rendah. Tapi kalau kita korek telaga, dia akan singgah tempat kita. Jadi sama juga tuan-tuan sekalian. Kalau kita ni hidup dengan rendah diri, insya-Allah tuan-tuan sekalian, kita mudah diperbetulkan. Dan mudah diperbetulkan. Jadi tuan-tuan sekalian, dan dalam hadis Nabi bersabda, la ya'lamul mu'minu ma 'inda Allah min al-'uqubah ma tami'a bi jannatihi ahadun wa la ya'lamul kafiru ma 'inda Allah min ar-rahmah ma qanita min jannatihi ahadun. Jika seorang mukmin mengetahui apa yang ada di sisi Allah dari balasannya, dan saya tidak ada seorang mukmin pun yang akan mengharapkan syurganya, kerana merasa diri tak akan ada harapan dengan syurga itu lantaran hebatnya balasan Allah. Jika seorang kafir mengetahui apa yang ada di sisi Allah yang rahmatnya, nescaya tidak ada seorang kafir pun yang akan putus asa dari merebut rahmatnya, yakni keampunan Allah. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kita kena dua-dua kena baca. Hadis-hadis ayat Quran tentang targhib pun kena baca, supaya kita ni sentiasa rasakan ada tempat kita dalam syurga. Tapi pada masa yang sama, ayat-ayat tentang tarhib pun kena baca juga, supaya kita ni tidak mudah-mudah melakukan maksiat. Kerana ada kemungkinan kita boleh masuk neraka juga. Kerana neraka pun ada, syurga pun ada. Tapi jangan baca ayat tentang neraka saja. Lepas tu duduk susah seorang-seorang. Duduk takut seorang-seorang. Padahal di sana, tuan-tuan sekalian, syurga pun terbuka luas juga untuk kita. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Taala sekalian, maknanya kita hidup dengan al-khauf dan juga ar-raja. Ar-raja dan juga al-khauf. Karena kita sembahyang, insya-Allah Allah Taala terima. Tapi pada yang sama kena ada juga bimbang, kok tak terima. Kok tak terima. Itu yang kita minta ampun. Astagfirullahalazim. Itu yang kita lepas sembahyang tu, seolah-olah kita mengadu, ya Allah ya Tuhanku, takat itulah yang aku boleh persembahkan kepadamu ya Allah. Yang baki yang tak cukup tu Engkau tampunglah ya Allah. Kita minta ampun dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.